Okey, ini video yang kedua tentang pengurusan kos buruh part 2. Hari itu part 1 cikgu sudah ajar macam mana nak kira kos buruh yang berasaskan jam masa kerja. Okey, cikgu sudah ajar macam mana nak kira kos buruh bila pada kadar masa biasa, bila ada OT dan bila ada masa terbiar. Okey, so kita dapati yang berasaskan jam masa kerja ni ada kebaikan dan kelemahan dia. Kebaikan ialah kalau dia berasaskan jam masa kerja, dia akan memberi motivasi kepada pekerja untuk bekerja lebih masa. So because if they work more hours, they will get more pay. Jadi mereka berminat untuk bekerja lebih masa, OT. Jadi kerana mereka bekerja lebih masa, they will do their kerja dengan slow because longer hour they get more pay, right? Jadi mereka akan buat kerja dengan teliti dan slow. Jadi dengan ni produk yang dihasilkan itu adalah lebih berkualiti. Jadi ini sesuailah untuk industri yang mementingkan kualiti. Okay. So kelemahan dia pula, output pekerja mungkin adalah rendah. Demi barang siap yang dihasilkan oleh pekerja, kalau kita kira mengikut jam masa dia, mungkin output dia tak banyak. Okay? Kerana dia mengharapkan kerja lebih masa. So they will do slow. Jadi output dia tak banyak lah. Okay? Dan yang kedua pula, pengawasan yang lebih rapi diperlukan setiap masa, because they will take their sweet time to do work slowly, kerana dia mengharapkan lebih masa kan. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini, pihak management terpaksalah memberi pengawasan yang lebih rapi lah, untuk pastikan mereka membuat kerja. Dan kelemahan yang ketiga pula, pekerja cekap dengan yang tidak cekap akan menerima bayaran yang sama. So, untuk yang lebih cekap pun dan tidak cekap, kita tak dapat beza lah. Okay, because mereka akan menerima bayaran yang sama. So, kerana ada kelemahan yang macam ni, kita tengok pula dengan kaedah penentuan kos buruh yang berasaskan unit output. Okay. Kita tengok macam mana pula keadaan kalau upah pekerja ni dikira berasaskan unit barang siap yang dihasilkan oleh pekerja tu. So ini dia berasaskan unit output. Di sini kaedah ni upah dibayar berdasarkan kuantiti output yang dihasilkan oleh pekerja itu. So lebih banyak unit output di sini ialah barang yang siap lah, yang dihasilkan oleh pekerja. Lebih banyak output dihasilkan, lebih tinggilah upah akan dibayar kepada dia. So, formula dia untuk kira ialah untuk kira upah dia, berapakah unit output yang dihasilkan, darablah dengan satu output berapa kadar dia. Okay, dan darabkan, pekerja ini akan mendapatkan jumlah upah. Kebaikan dengan formula ini ialah dia sesuai untuk industri yang berasaskan kuantiti. Demi industri ini dia nak banyak hasil, banyak produk dia. Jadi sesuailah untuk mengguna asas ini. Okay? Dan kerana asas ini yang upah dikira mengikut output, dia memberi kalakan kepada pekerja untuk menghasilkan lebih banyak output. Because lebih banyak unit dihasilkan, lebih banyak upah. Jadi mereka memberi tumpuan, berminat untuk menghasilkan lebih, to get more pay. Okay, dan kebaikan yang kedua pula, upah lebih mudah lagi dikira dengan hanya merujuk kepada output yang dihasilkan. Jadi untuk mengira berapa upah dia, kita just kira berapa output yang dihasil. Jadi untuk membayar upah pun, nak kira upah pun lebih senang. Dan poin yang ketiga, kebaikan dia, pekerja yang mahir dengan yang tidak mahir dapat dibezakan. Okay, kita dapat beza. Bila pekerja yang mahir akan menghasilkan lebih banyak
output. So from there we know pekerja mana yang lebih mahir. Tetapi dia ada juga kelemahan ya, kalau dia berasaskan output, kualiti produk akan terjejas. Demi the pekerja akan berumba-rumba untuk menghasilkan lebih banyak barang siap. Dan kerana mereka mengejar masa to because they want to produce more, jadi they don't care so much about the quality. Okay, jadi kualiti tidak diberi tumpuan oleh pekerja. Jadi inilah kelemahan kalau industri ini mengira upah berasaskan output. Okay. Then yang ni pula faedah sampingan. Hari itu cikgu sudah kata faedah sampingan ialah faedah diberi oleh majikan kepada pekerja. So faedah sampingan dia seperti KWSP yang caruman majikan. Okay, pekeso caruman majikan, dan majikan diwajibkan membayar untuk pekerja. Dan skim perubatan, the panel doctor, as I said, kalau sakit pergi jumpa panel doctor majikan, tak perlu bayar. Pension, bonus. Okay, so faedah sampingan ni actually juga merupakan sebahagian upah pekerja itu yang perlu ditanggung oleh majikan. So, tetapi kerana faedah sampingan ni tak ada kaitan langsung dengan produk, jadi dia akan direkod sebagai cost overhead kilang. Jadi supaya anda akan lebih faham, cikgu bagi contoh soalan. Yang soalan ni cikgu modified daripada soalan pasir. Ini soalan tentang macam mana nak kira upah berasaskan output. So ni soalan dia. Katakan satu syarikat ABC, dia membayar upah kepada pekerja dengan berdasarkan unit output yang disiapkan oleh pekerja. Kadar seunit output, kalau dihasilkan satu unit output ialah RM10 seunit. The worker akan dibayarlah satu output RM10. Bayaran asas upah ialah RM1,000 sebulan. Jadi walaupun output yang dihasilkan oleh pekerja ini tak sampai target minimum dia, tetapi kilang masih akan membayar the basic pay, iaitu RM1,000 sebulan kepada pekerja itu. Dan ini dia maklumat lain. Dalam bulan Mei, data berikut telah diperolehi. Katakan kilang ni hanya ada 2 orang pekerja. Ini contoh sajalah. Pekerja dia Faiz dan DJ. Kata Faiz pada bulan Mei, akhir bulan Mei sudah menghasilkan 90 unit output. Okay. Dan DJ telah menghasilkan 120 unit. Okay. So yang ni maklumat tambahan dia. Pekerja perlu membuat caruman KWSP 7% dan pekeso 2%, dan adanya potongan cukai 2% juga daripada upah bulanan mereka. Okay. So yang ni pula pihak majikan juga diwajibkan menyumbang KWSP 10% dan pekeso 2% daripada jumlah upah pekerja. So these are the maklumat tambahan. So tadi cikgu kata ini merupakan the point 2 ni, sumbangan majikan actually merupakan faedah sampingan kepada pekerja. So ini juga merupakan sebahagian daripada upah juga. Bila accountant record, this one beranggap sebagai sebahagian upah tak langsung, and akan direkod sebagai cost overhead. Okay? Kerana tak ada kaitan langsung dengan pengeluaran. Itu faedah sampingan. So apa yang dihendaki buat ialah kita perlu kira jumlah upah yang perlu ditanggung oleh majikan pada akhir bulan Mei, dan dari upah yang perlu ditanggung itu tentukan berapa jumlah kos buruh langsung dan berapakah jumlah kos overhead kilang. Dan arahan yang kedua, kita perlu kira jumlah upah yang perlu dibayar kepada setiap pekerja pada akhir bulan Mei. Jadi, upah yang perlu ditanggung
dengan upah yang perlu dibayar tak sama. Okay? Yang perlu tertanggung ialah kalau mengikut perakaunan, berapakah yang perlu ditanggung adalah termasuk faedah sampingan. Okay? Tetapi berapa yang perlu dibayar kepada setiap pekerja tak sama. Okay, nanti macam mana nak kira cikgu tunjukkan di sini. Okay, inilah jawapan dia. Kita untuk part A, kita kirakan berapakah upah yang perlu ditanggung oleh majikan. So tadi cikgu cakap dia kena masuk dengan upah berapa unit output yang dihasilkan oleh pekerja, termasuklah faedah sampingan, cost overhead yang dibayar. Actually all this buruh tak langsung lah, because the gaji you bayar kepada buruh, tetapi dia tak ada kaitan langsung dengan barang output, jadi kita record dia sebagai cost overhead. Okay, So ini katakan Faiz dia telah hasilkan 90 unit. Okay, then tadi cikgu kata dia akan dibayar basic pay 1000. Kalau 90 unit, satu unit ialah RM10, sepatutnya dia dapat gaji 900 sahaja. Tetapi as I said, company akan bayar upah 1000 sebulan walaupun pekerja tu tak sampai target 100 unit. Sepatutnya 100 unit baru dapat 1000 kan. But as I said, the company adanya polisi ni basic pay 1000. Jadi Faiz masih akan dapat 1000. So tetapi dia cuma hasilkan 90 unit. Jadi sepatutnya upah dia ialah 900. Jadi 900 ini akan direkod sebagai kos buruh langsung kerana dia hanya hasil 90 unit. Jadi sepatutnya inilah upah dia yang menghasilkan barang. Jadi hanya yang menghasilkan barang akan direkod sebagai kos buruh langsung. The extra RM100 yang dibayar kepada dia, yang dia tak hasil apa-apa kan. Dia cuma hasil 90, bukannya 100 unit. Jadi the 10 unit, the extra money, RM100, the pay for the 10 unit extra tu akan direkod sebagai cost overhead. Kerana dia merupakan upah yang dibayar tetapi tak ada barang dihasilkan. Jadi dia dianggap sebagai cost overhead. Okay. Then company tadi sudah katakan memberi faedah sampingan di mana dia perlu memberi caruman 10%. So 10% out of the upah will be 100 and also 2% of the per peso. So 1000 darab 2% will get RM20. Jadi ini merupakan faedah sampingan yang diberi oleh majikan kepada pekerja. Okay, tetapi actually merupakan sebahagian daripada upah pekerja itu akan direkod sebagai sebahagian upah. So all these tiga ni akan direkod sebagai cost overhead kilang. Okay, so the total pay yang perlu ditanggung oleh majikan actually is RM1,120, di mana upah termasuk the faedah sampingan yang diberi. So upah yang ditanggung is 1120. So kita tengok pekerja yang kedua, DJ, dia hasilkan 120 unit. Okay, so dia dapat hasil semua kan, really adanya produk tu. Jadi satu unit RM10, dia akan dapat upah 1,200. So 1,200 ini semua akan direkod sebagai kos buruh langsung. Kerana betul-betul dia dapat hasilkan barang tu. Okay, so the whole amount is kos buruh langsung. Then company akan bagi dia KWSP 10% and also per peso 2% of this. So total amount, total gaji yang perlu upah yang perlu ditanggung oleh company, add up all 1200 at this ialah 1344. Okay, so kalau company dia hanya ada 2 pekerja kilang tu, jadi total upah yang perlu ditanggung oleh majikan pada akhir bulan Mei ialah 2464. Okay, 2464. Then ini merupakan caruman
yang perlu dibayar oleh majikan kepada KWSP dan Perkeso lah. Nanti dia akan masuk dalam bank. Okay. Tetapi akan rekod sebagai KWSP dan Perkeso terakru dulu. Okay. So inilah upah yang perlu ditanggung. So kalau seorang accountant, macam mana dia rekod? Yang ni dia. Upah akan direkod sebagai upah belum bayar. Okay. Sebagai upah belum bayar untuk bulan Mei. Okay. So catatan bergu ialah debit kerja dalam proses. Because yang debit dalam kerja dalam proses ialah kos buruh langsung. This one is only record the upah. Tak termasuk bahan mentah audit. So upah, debit cost, debit kerja dalam proses ialah di sana kos buruh langsung. So ialah jumlah dia ialah 2,100. Okay. Dan yang ini pula akan direkod sebagai kos buruh tak langsung, iaitu kos overhead. Okay. So kita akan debit cost overhead perkilangan 364. Kenapa dia debit? Kerana dia adalah belanja. Dia adalah cost. So mesti debit. Okay. Dan kerana upah ni belum bayar kan. Okay. So akan kredit upah belum bayar the jumlah of this total. Okay. 2464. Ini. Okay. Inilah catatan bergu untuk merekod upah yang perlu ditanggung oleh majikan. Dan kita tengok pula soalan yang kedua, minta kita kira upah yang perlu dibayar kepada setiap pekerja kan. So di sini untuk Faiz, upah dia yang dikira berdasarkan unit output, Faiz akan dibayar 1,000, the basic pay. Dan tetapi 1,000 ini tidak akan sampai di tangan Faiz. Dia perlu tolak caruman KWSP bahagian dia 7%. Okay, 7%. Dan Perkeso 2%. So darablah ini, darab ini 2%, you get 20. And cukai also 2% of this, so ialah 20. So yang sampai di tangan Faiz ialah 890. That means 1,000 tolak yang KWSP, tolak Perkeso, tolak cukai. Ialah upah yang akan sampai di tangan pekerja ni hanya 890 saja. Okay. Yang Perkeso, yang KWSP, dia hanya akan dapat bila dia bersara nanti. Okay, ya. Okay, unit DJ pula, dia hasilkan 120 unit, jadi upah dia ialah 1,200. Okay, upah berdasarkan output dia. Tetapi as I said, dia kena tolak bahagian caruman 7%. So this one darab 7%. Dia juga kena carum 2% Perkeso. So this one darab 2%. Dia juga kena bayar cukai 2%. So this one darab 2%, you get 24. So 1200 tolak ini, tolak ini, tolak ini. Gaji yang upah yang sampai tangan DJ ialah hanya 1068. Okay, so inilah jumlah upah yang akan bayar kepada Faiz dan DJ pada akhir bulan Mei. Okay, so ini merupakan upah terakru lah yang perlu dibayar oleh majikan pada akhir bulan Mei. Dan kita tengok yang ni pula, sepatut dia dapat upah ni lah, tetapi dia hanya terima ni. Erti dia, yang ini semua merupakan bahagian upah pekerja. Actually is their salary, tetapi telah ditahan oleh majikan. Okay, iaitu caruman pekerja KWSP, caruman pekerja Perkeso, juga potongan cukai. So this total amount ni telah ditahan oleh majikan, yang sepatutnya gaji mereka, upah mereka. Okay. So, macam mana nak tengok secara keseluruhan, kita boleh tengok dari segi akaun. Okay. Tadi cikgu sudah kata, ini merupakan upah yang sepatutnya dibayar oleh majikan, yang perlu ditanggung. Okay. Termasuk
faedah sampingan yang diberi oleh majikan kepada pekerja. So 2464. So kita kerana belum bayar kan, so we credit the upah belum bayar 2464. So we record here. Kan kita debit KDP. So kredit upah belum bayar. Kita debit overhead dan kredit upah kan. So this one. Okay. So ini merupakan jumlah upah yang perlu ditanggung, the 2464. Tetapi 2464 ni tak sampai di tangan pekerja kerana ini semua ini perlu dibayar kepada badan kerajaan, KWSP, bahagian caruman majikan, bahagian caruman pekerja 374, Perkeso. Okay, you have to pay to the Perkeso, so we record in account. KWSP belum bayar, Perkeso belum bayar kredit sah, because tanggungan kan, liability. So ini yang majikan punya, ini ialah caruman pekerja, total 88 have to pay to Perkeso oleh majikan. Go to bank and pay. Dan ini kena bagi kepada lembaga hasil, bahagian gaji pekerja yang sudah ditahan. Okay, kita keluarkan dari jumlah gaji ini, keluarkan, we debit will be less, right? The money here will be less. So, kita kena tolak 44 cukai. So, bill 2464, bila sudah tolak all this, hanya tinggal 19458. Okay, ini merupakan upah belum bayar terakru. Okay, upah belum bayar yang perlu bayar kepada pekerja pada akhir bulan Mei. Biasanya nanti akan bayar pada awal bulan Jun lah. Kalau sudah bayar, we will debit the upah belum bayar. Bila now credit, right? If sudah bayar, we will debit lah. Then you write here bank or tonight 1958. Jadi tutuplah account ni.